Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Zaini Ohyi dalam Berita Dunia. Ketua Parti Pembangkang Utama di Tanzania, Freeman Mbowe, dikejarkan ke hospital selepas cedera akibat diserang oleh penyerang yang tidak dikenali. Menurut Komander Polis Giles Moroto kepada media tempatan, terdapat laporan bahawa Mbowe diserang oleh 3 individu hingga mengakibatkan kaki kanannya patah dan pihak polis akan meneruskan siasatan kes ini. Mbowe diserang pada lewat Isnin ketika dia pulang ke rumahnya di ibu kota Dodoma. Partinya Chadema dalam ciapan di laman Twitter percaya serangan tersebut bermotifkan politik. Keutamaan parti kini adalah kesihatan pemimpin parti itu. Mbowe telah berulang kali menuduh pemerintah menutup kes benar COVID-19 di Tanzania apabila pihak berkuasa berhenti mengemas kini angka kes pada bulan April. Beliau serta beberapa anggota Parlimen Pembangkang yang lain dipenjara pada bulan Mac berhubung protes terhadap Presiden John Magufuli telah dituduh menghancurkan pembangkang dan mengganggu seteru politik. Di Seattle, seorang cedera ditembak selepas individu bersenjatakan pistol meluru ke arah sekumpulan penunjuk perasaan di sebuah bandar dekat barat laut. Kejadian berlaku pada malam Ahad. Rakaman yang disiarkan oleh stesen televisyen tempatan Q13 Fox menunjukkan lelaki yang membawa sepucuk pistol keluar dari sebuah kereta berhampiran jambatan polis Seattle ketika penunjuk perasaan menjerit dan melarikan diri. Lelaki itu kemudiannya menghilangkan diri di tengah-tengah orang ramai. Polis tempatan dalam ciapan di Twitter memaklumkan suspek telah berjaya diberkas dan senjata yang digunakan turut ditemui. Tiada individu lain yang cedera dalam kejadian itu. Sementara itu, Jabatan Bomba memaklumkan mangsa berusia lingkungan 20-an itu kini berada dalam keadaan stabil. Perhimpunan di Seattle itu merupakan sebahagian unjuk perasaan yang diadakan di seluruh negara yang tercetus akibat tragedi kematian George Floyd pada 25 Mei lalu. Korea Utara menyekat semua talian komunikasi ketenteraan dan politik dengan musuh tradisinya, Korea Selatan, bermula tengah hari tadi. Tindakan itu diambil selepas ancaman aktivis yang menghantar risalah anti-Pyongyang ke sempadan. Perkembangan terbaru itu muncul ketika hubungan dua negara Korea itu terhenti selepas 3 sidang puncak antara pemimpin utama kedua negara, Presiden Kim Jong-un dan Moon Jae-in pada 2018. Memetik laporan agensi berita pusat Korea Utara, KCNA, talian perhubungan ditutup antara pihak berkuasa kedua negara yang dihubungkan melalui Pejabat Perhubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Hubungan komunikasi lain juga turut ditutup, termasuk talian komunikasi Laut Timur dan Barat menghubungkan tentera kedua-dua negara. Ia juga menjejaskan hubungan talian hotline komunikasi percubaan antara Jawatan Kuasa Pusat Parti Buruh Korea dan Blue House Korea Selatan. Minggu lalu, Pyongyang mengancam untuk menutup jabat perhubungan dengan Seoul dan mengancam tindakan lebih drastik agar Korea Selatan lebih menderita. Kakak kepada Jong-un, Kim Yo-jong, turut mengancam untuk membatalkan perjanjian ketenteraan yang ditandatangani bersama Seoul kecuali jika Pyongyang menghentikan aktivis daripada menghantar risalah ke negara itu. Pembelot dari Korea Utara digelar sampah masyarakat oleh Yo-jong dan aktivis lain sejak lama sering menerbangkan balon melintasi sempadan membawa risalah mengkritik pimpinan tertinggi Korea Utara berhubung pencabulan hak asasi manusia serta cita-cita nuklear pemimpin tersebut. Dalam pada itu, Beijing berharap ada perubahan positif dalam hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan selepas Pyongyang memutuskan semua hubungan komunikasi dua negara itu. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Hua Chunying, Korea Utara dan Korea Selatan adalah satu rumpun etnik dan hubungan akrab kedua negara amat mempengaruhi situasi di semenanjung Korea. Sebagai jiran, China akan sentiasa menyokong dan berharap kedua-dua pihak saling memperbaiki hubungan dan sentiasa berusaha ke arah perdamaian dan kerjasama menerusi dialog dan rundingan. Hubungan retak dua negara itu berlaku 3 hari sebelum ulang tahun kedua sidang puncak Korea Utara Amerika Syarikat pada 12 Jun 2018 di Singapura. Sidang berhubung program nuklear itu terhenti tanpa penyelesaian selepas pertemuan kedua di Hanoi. Hong Kong tidak lagi mampu menghadapi sebarang kekacauan atau bantahan. Demikian tegas Ketua Eksekutif Carrie Lam, genap setahun protes kumpulan pro-demokrasi mula tercetus pada tahun lalu.
Jelasnya setiap rakyat perlu belajar daripada kesilapan termasuk kerajaan wilayah pentadbiran khas Hong Kong, Republik Rakyat China dan penggubal undang-undang. Tambahnya, rakyat mahukan kestabilan dan keamanan bagi meneruskan kehidupan lebih sejahtera dan selamat untuk pembangunan dan kerjaya masing-masing. Dalam hadapi kemelisitan ekonomi akibat penularan COVID-19, Hong Kong amat memerlukan persekitaran lebih stabil bagi mengembalikan kehidupan normal. Protes selama 7 bulan termasuk beberapa siri keganasan bermula pada 9 Jun tahun lalu apabila hampir 1 juta penduduk mengadakan bantahan di jalanan bagi menentang rang undang-undang membenarkan ekstradisi ke tanah besar China. Sejak itu, pertempuran antara peserta penunjuk perasaan dengan polis menjadi kebiasaan menyebabkan reputasi baik bandar hub kewangan itu terjejas. Berhubung COVID-19, negara itu hanya merekodkan 1,108 kes positif dengan 4 kematian. Setahun bantahan berlalu, kumpulan anti kerajaan hari ini mengadakan protes flash mob di beberapa pusat di belah sekitar negara. Protes diadakan ketika waktu makan tengah hari, disertai kira-kira ratusan penduduk berbanding jutaan orang ketika awal protes memuncak. Salah seorang peserta berkata, dia akan menyertainya selagi ada demonstrasi. Peniaga berusia 50-an itu, yang dikenali sebagai Eng, mengatakan dia kerap ke tanah besar China dan tahu keadaan di sana. Justru, dia menegaskan tidak akan menerima amalan sistem yang telah berakar di Hong Kong. Kumpulan aktif musi media sosial tuju merancang untuk mengadakan protes yang sama pada waktu petang. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan kebolehpasaran graduan, dan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Polis Nepal terpaksa guna meriam air untuk leraikan 500 penunjuk perasaan. Butirannya selepas ini. Hari Raya, hari yang paling saya nantikan. Semua orang sedun-dun pakai baju berwarna-warni. Ada kuih beraneka macam, ada saudara macam ragam. Setiap tahun, ada je benda baru berlaku. Tapi Aidilfitri tetap memberikan keriangan bila kita dikelilingi dengan orang tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bertemu kembali. Penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia kini semakin serius. Dengan peningkatan jumlah jangkitan baru paling tinggi di Amerika Syarikat, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan agar tidak berpuas hati dengan langkah yang telah diambil. Beliau juga mahu peserta protes menuntut keadilan perkauman termasuk di luar Amerika Syarikat agar mengambil berat soal keselamatan diri. Although the situation in Europe is improving, globally it's worsening. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days. Yesterday, more than 136 cases were reported, the most in a single day so far. Setakat ini, virus tanpa vaksin itu telah membunuh lebih 404,000 penduduk dunia dengan lebih 7.2 juta kes positif COVID-19 sejak wabak itu mula tersebar di China pada lewat Disember lalu. Selepas Asia Timur, wabak itu menular di Eropah dan kini di Amerika Syarikat. 166 buah negara dan wilayah terjejas akibat wabak tersebut. Menurut Bank Dunia, penularannya juga menyebabkan berlaku krisis ekonomi terburuk dalam tempoh 150 tahun. Laporan prospek ekonomi global terbaru menunjukkan ekonomi dunia dijangka menguncup sebanyak 5.2% tahun ini. Ia juga akan mendorong peningkatan kemiskinan antara 70 hingga 100 juta orang.
that the messages Pemimpin komuniti Islam di Itali melahirkan kebimbangan berikutan kekurangan tapak pengkebumian susulan kes kematian COVID-19 yang semakin meningkat, termasuk kalangan umat Islam. Keadaan itu agak menyedihkan bagi minoriti penduduk Islam di negara tersebut. Jelas Abdullah Cina, Imam Masjid Milan Sesto, seperti penduduk lain, mereka turut menderita akibat penularan wabak tersebut. Namun lebih sukar apabila sesetengah waris tidak dapat menyediakan tempat pengkebumian mereka yang telah meninggal dunia. Ia kerana tiada bahagian untuk umat Islam di tanah perkuburan bandar tersebut. Lebih 34,000 orang meninggal dunia akibat positif COVID-19 di Itali, kebanyakan di kawasan perindustrian di utara. Pengangkutan udara pula tidak dapat digunakan berikutan sekatan pergerakan. Ia menyebabkan orang Islam yang meninggal dunia tidak dapat dihantar pulang ke negara asal seperti amalan biasa sebelum ini. Di Itali, penduduk Islam hanya seramai 2,6 juta orang atau 4,3% daripada jumlah populasi. Kebanyakan mereka menetap di wilayah utara dan 56% rakyat asing termasuk dari Afrika Utara dan Asia Selatan. Polis Nepal terpaksa menggunakan meriam air terhadap kira-kira 500 penunjuk perasaan yang tidak berpuas hati dengan langkah kerajaan menangani penularan COVID-19. Penunjuk perasaan yang membawa kain rentang tertulis, "Sudah cukup, menuntut pihak berkuasa menyediakan ujian dan kemudahan mencukupi untuk warganya yang baru pulang dari luar negara. Mereka juga mahu kerajaan lebih telus dalam soal perbelanjaan. Menurut polis, 10 peserta protes yang berhimpun penghampiran kediaman Perdana Menteri ditahan. Nepal menguatkuasakan perintah berkurung di seluruh negara sejak 24 Mac lalu dan jangka berakhir pada 14 Jun ini. Setakat hari ini, 3,762 kes positif direkodkan dengan 14 kematian. Lebih 10,000 warganya yang bekerja di luar negara, kebanyakannya di India dan Asia Barat, pulang ke tanah air kerana hilang pekerjaan. Nepal mengenakan kuarantin wajib pada semua warganya yang baru pulang ke tanah air. Di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, hari kedua kelonggaran pembatasan sosial skala besar menyaksikan stesen tren dibanjiri penumpang. Ia sekaligus memberi cabaran besar kepada negara itu berhubung penjarakan sosial. Dengan setiap hari, dalam tempoh sehari saja, dianggarkan 700,000 penumpang. Pihak pemain industri pelancongan di Songkhla, Thailand terus melahirkan kebimbangan susulan sempadan antarabangsa antara negara itu dengan Malaysia masih belum dibuka. Ini memandangkan wilayah selatan Thai itu lebih bergantung pada kehadiran pelancong dari Malaysia. Menurut Ketua Kumpulan Pengendali Pelancongan Songkhla, Surapon Kampalanonwat, mereka khawatir ia akan berpanjangan susulan Malaysia kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sehingga 31 Ogos. Justru pembukaan pintu sempadan antarabangsa akan mengambil tempoh masa yang lama. Katanya lagi, selepas pembukaan sempadan dibenarkan, pihaknya perlu mengambil tempoh beberapa bulan lagi untuk industri kembali kepada normal. Ratusan peladang laici merungut mengenai kejatuhan harga ketika negara itu menutup pintu sempadannya pada pedagang asing akibat pandemik COVID-19. Negara komunis itu kebiasaannya mengekspor sekitar 100,000 tan laici segar bernilai lebih $30 juta, kebanyakannya ke China selain Jepun, Australia dan Amerika Syarikat pada setiap musim. Selepas berdepan keadaan sukar, kini kehidupan negara itu kembali normal. Mereka mengasingkan dan mengumpulkan sejumlah besar timbunan buah tropika di pasar borong yang sibuk di utara Vietnam. Di wilayah Bac Giang, pekerja memulakan aktiviti mereka seawal subuh dengan motosikal mereka ini lengkapi bakul dipenuhi buah-buahan. Merupakan negara pengekspor kopi, beras dan ikan keli, Vietnam sejak beberapa tahun kebelakangan ini mengalihkan perhatiannya kepada buah-buahan. Tahun lalu, ia mengekspor buah dan sayur bernilai $3.76 bilion. Setakat ini, Vietnam merekodkan hanya 332 kes COVID-19 dengan tiada kematian. Meskipun terdapat beberapa pintu sempadan yang dibuka, namun pekerja asing kecuali beberapa pakar dan pekerja berkemahiran tinggi tidak dibenarkan masuk.
Hanoi pada Selasa maklumkan ia akan meneruskan penerbangan di kawasan zon selamat, itu tempat yang tidak mempunyai kes baru selama 30 hari. Palestin sudah mengemukakan cadangan balas berhubung pelan damai Asia Barat oleh Presiden Donald Trump pada awal tahun ini yang bakal menyaksikan sebahagian tebing barat menjadi milik Israel. Menurut Perdana Menteri Muhammad Shtayyeh, pihaknya telah mengemukakan cadangan balas itu beberapa hari lalu pada kuartet merujuk Amerika Syarikat, Rusia, PBB dan Kesatuan Eropah. Muhammad menambah, cadangan itu mengusulkan pembentukan negara berdaulat Palestin yang merdeka dan bebas tentera dengan pengubahsuaian minimum sempadan jika perlu. Pelan yang disifatkan Trump sebagai perjanjian abad ini mengiktiraf kedaulatan Israel ke atas kebanyakan penempatan di tebing barat dan lembah Jordan, termasuk Baitul Maqdis. Meskipun menyokong pembentukan negara Palestin dengan ibu negara di pinggir Baitul Maqdis, namun kepimpinan Palestin perlu mengiktiraf Israel sebagai tanah air Yahudi. Saudara, ekonomi Perancis jangka menyusut kira-kira 10% pada tahun ini disebabkan pandemik COVID-19. Ia tidak akan pulih ke tahap sebelum krisis sehingga pertengahan 2022 berdasarkan ramalan dikeluarkan Bank Pusat, Bank of France. Tanda pemulihan secara beransur-ansur hanya boleh dilihat pada suku ketiga tahun ini, iaitu selepas pengurangan pengeluaran sebanyak 15% dalam tempoh 3 bulan lalu. Ia berlaku susulan pelaksanaan Sekatan Pergerakan seluruh negara berkuat kuasa Mac lalu. Tahun depan, ekonomi jangka berkembang sekitar 7% dan tambahan 4% pada tahun berikutnya. Kadar pengangguran pula dijangka meningkat lebih 11.5% pada pertengahan 2021, jauh lebih tinggi berbanding sebelumnya. Jangkaan itu sejajar dengan ramalan kerajaan terhadap pengurangan KDNK sebanyak 11% pada tahun ini. Ekonomi Perancis menyusut 5.3% untuk tempoh 3 bulan pertama tahun ini dan 20% pada suku kedua. Sementara itu, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire mengumumkan peruntukan 15 bilion euro atau 16.9 bilion dolar Amerika bagi membantu industri penerbangan yang terjejas teruk berikutan larangan perjalanan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jelas Le Maire, pengisytiharan darurat dilakukan bagi memastikan industri aeronautik negara lebih kompetitif. Jumlah peruntukan itu merangkumi 1.5 bilion euro untuk menggalakkan penyelidikan mengenai pesawat neutral carbon. Matti Vanhanen, Menteri Kewangan Finland yang baru dilantik pagi tadi menggantikan Katri Kulmuni yang meletak jawatan akibat salah laku keuangan, mahu rang undang-undang menangani COVID-19 diadakan. Meskipun menyokong idea pakej bantuan COVID-19 Kesatuan Eropah EU, jelas Vanhanen, perlu ada keseimbangan antara langkah EU dan negara. Sebelum ini, Finland menentang pelan pemulihan EU atas alasan sebahagian daripada bantuan keuangan perlu diganti dengan pinjaman. Matti Vanhanen, bekas Perdana Menteri itu dilantik setelah Katri Kulmuni meletak jawatan Jumaat lalu susulan salah guna kuasa membelanjakan wang pembayar cukai sebanyak 56,000 euro untuk pengajian pidato umum untuknya. Media mendedahkan sesi latihan antara Ogos sehingga Mac lalu dibayar oleh Kementerian Keuangan dan Perniagaan, bukan oleh Parti Tengah Kulmuni pimpinannya. Sejak 1 Jun lalu, Finland telah melonggarkan sekatan akibat COVID-19. Hari ini, Finland merekodkan 7,025 kes positif, tambahan 24 kes dan 1 kes kematian baru menjadikan 432 kes. Bola sepak La Liga Spanyol, Presiden La Liga Javier Tebas menegaskan perlawanan antara Sevilla menentang Real Betis di Stadium Ramon Sanchez Pizjuan akan diteruskan tanpa kehadiran penonton. Ketika Ligue 1 di Perancis dibatalkan, La Liga menjadi penanda aras untuk bola sepak Spanyol dalam usaha kembali menyambung saingan. Kerajaan Spanyol turut menunjukkan reaksi positif dalam usaha menghidupkan kembali Liga yang menjadi kegilaan rakyatnya itu. Apa yang mendorong La Liga tekad membuka pintu saingannya
adalah kebimbangan berlakunya krisis keuangan liga tersebut. Situasi lebih parah sekiranya berlaku pembatalan kerana klub akan menanggung kerugian bernilai jutaan euro. Kerajaan Sepanyol sebelum ini telah membuat keputusan. Sementara itu di Perancis, Menteri Sukannya Roxana Maracineanu menyokong kehadiran penonton kembali ke pertandingan sukan profesional. Ini kerana baginya peminat adalah jiwa stadium. Beliau turut bersetuju dengan cadangan percubaan penggunaan suar di stadium pada musim panas ini. Ce retour à la compétition, et même si des contraintes pèsent encore sur nous collectivement, je souhaite qu'il se fasse avec du public. Car les supporters sont l'âme des stades, c'est aussi l'objet de notre réunion du jour. C'est important de penser la manière dont les matchs vont pouvoir s'organiser, mais aussi la manière dont on va pouvoir faire venir les supporters au stade en toute sécurité. Sementara itu, Peguam Persatuan Penyokong Nasional, Pierre Barthélemy, menyifatkan peminat bola sepak tempatan menyambut baik langkah kerajaan itu. Namun, peminat harus mengikut langkah ketat yang digariskan kerajaan Perancis seperti memakai topeng muka dan mengamalkan jarak sosial ketika berada di dalam dan luar stadium. Ketua pasukan Paris Saint-Germain, PSG, Thiago Silva akan meninggalkan juara Ligue 1 itu akhir musim ini. Pemain antarabangsa Brazil berusia 35 tahun itu tidak ditawar sambungan kontrak bersama klub tersebut. Pengarah sukan PSG, Leonardo, telah berbincang mengenainya dengan Silva. PSG mahu mengurangkan bebanan bayaran gaji pemain yang besar ditambah kerugian mencecah 200 juta euro yang ditanggung susulan pandemik COVID-19. Thiago Silva dilaporkan mungkin kembali bersama klub lamanya di Brazil, Fluminense, selepas dilihat memakai jersey klub itu dengan namanya dan memegang kad keahlian. Sepanjang 8 tahun bersama PSG, Silva meraih 7 kejuaraan Liga berturut-turut, 4 Piala Perancis dan 5 Piala Liga Perancis. Bekas pemain bola sepak Manchester United, Tony Dunn, meninggal dunia hari ini pada usia 78 tahun. Red Devils mengumumkan kematian Dunn lewat malam semalam menerusi laman Twitter klub. Sepanjang beraksi bersama Manchester United selama 13 tahun, Dunn pernah membantu klub itu memenangi 2 kali kejohanan division pertama serta Piala FA dengan menghasilkan 2 gol. Pemain pertahanan kiri Ireland itu juga menyumbang gol ketika menangan 4-1 Red Devils terhadap Benfica di Wembley pada perlawanan akhir Piala Eropah pada 1968 bersama-sama pemain legenda lain George Best dan Bobby Charlton. Shelbourne, klub pertama Dunn bernama dalam dunia bola sepak, turut mengucapkan takziah atas pemergian pemain tersohor itu di laman Twitter milik mereka. Sepanjang hayatnya, Dunn pernah meraih 33 kali penampilan bersama negara kelahirannya, Ireland, dan menamatkan kejayanya dengan 12 penampilan bersama Detroit Express di Liga Bola Sepak Amerika Utara pada 1979. Untuk terus menggalakkan digitalisasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan ke arah revolusi industri 4.0, kerajaan akan menyediakan lebih banyak perkhidmatan secara dalam talian ataupun e-counter. Ini termasuklah melaksanakan proses mematikan stem, menyemak dan menuntut wang tidak dituntut bermula 1 Oktober 2020 dan sesi e-temuduga bagi permohonan beasiswa kerajaan.
Dan bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula anak-anak mereka ke taska, kerajaan akan memberikan grant kepada pengendali taska untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Dan selain itu, e-voucher akan disediakan untuk perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah dalam talian dan juga insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000. Langkah ini akan dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat dan LHDN. Saudara, menjelang malam, ribuan penyokong pro-demokrasi memenuhi jalan utama Hong Kong tak kala polis berusaha keras mengelak perhimpunan ramai bagi menghalang jangkitan COVID-19. Hari ini, genap setahun protes bermula. Visualnya menutup siaran berita dunia malam ini. Terus amalkan kebiasaan baru ke arah fasa pemulihan COVID-19. Saya Zaini Yohyi, salam hormat. Jumpa lagi.